Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hukum air dan bahagian-bahagiannya. Tentu firman Allah Ta'ala, fa anzalna minas samai ma'an tahura. Dan kami, yakni Allah, menurunkan daripada langit air yang bersih suci. Kami menurunkan air daripada langit, yakni air yang bersih lagi suci. Tahura, air yang bersih lagi suci, yakni air hujan. Air hujan tu air bersih. Tu surat 25 kalau yang Rumi. Itu. Air yang Jawi surat 25. Yang Rumi tu wallahu alam ke surat apa. Air yang Allah Ta'ala buat turun tu air yang suci lagi bersih ialah air hujan. Air hujan ni air bersih dan suci. Tu nikmat Allah Ta'ala menurunkan air hujan. Itu. Firman-Nya lagi, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan kenanglah nikmat Allah ketika Ia menurunkan kepada kamu hujan daripada langit untuk mensucikan kamu dengannya. Kenanglah nikmat Allah ketika Ia menurunkan kepada kamu hujan daripada langit untuk mensucikan kamu dengannya. Hujan Allah turunkan daripada langit untuk mensucikan kamu dengannya, dengan air yang diturunkan daripada langit itu. Dalam hadis pula diterangkan seperti berikut. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Rawahul Abu Daud. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci lagi menyucikan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya selagi tidak berubah keadaannya. Asarnya air itu suci lagi menyucikan. Jumpa ada tempat baca muka surat 25. Rumi muka surat apa? Tak jumpa. Muka surat apa? 27. Muka surat 7 Rumi. Rumi muka surat 7, Jawi muka surat 25. Kandungan hadis ini pada mulanya ialah untuk menjawab pertanyaan sahabat-sahabat baginda mengenai air sebuah perigi di Madinah yang biasanya pada musim hujan ada di antara benda-benda yang najis dihanyutkan oleh air bah masuk ke dalamnya. Jawapan baginda bahawa air itu suci lagi menyucikan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya adalah umum dan dijelaskan oleh hadis yang berikut. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmilil khabatha wa fi lafzin lam yanjus. Rawal Abu Daud wa ghairihi. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila air itu berkeadaan sebanyak dua kolah, tidaklah ia menerima kekotoran di dalam satu lafaz yang lain, tidaklah ia menjadi najis. Air ini
Jikalau sekiranya air itu air yang banyak, dalam bahasa Melayu panggil air dua kolah, dalam kolah yang besar, bila dalam dia jatuh najis, maka air itu masih lagi suci selagi mana air itu tidak berubah warna dia, air itu tidak berubah bau dia, tidak berubah rasa dia, air itu masih lagi suci. Tapi kalau air air yang banyak, macam dalam kolah tu jatuh najis, air itu berubah warna dia ataupun dia dah berbau, maka air itu nama dia air mutanajis. Contohnya bila kita nak ambil wuduk, kita tengok dalam kolah tu ada tek cicak. Kita tengok nampak air jernih, nampak tek cicak dalam tu. Air tu najis ke tak? Kita tengok air duk elok, warna dia pun tak berubah, bau dia pun tak berubah, duk elok saja, maka air itu masih lagi suci. Air itu suci. Tapi kalau dia berubah warna, bau, maka air itu nama dia air mutanajis. Dia berbeza dengan air yang bekas dia sikit. Macam air dalam besen di rumah kita. Kita tak ada air buah dalam besen. Lepas tu pagi-pagi kita tengok ada cicak, ada 3 biji dalam besen tu. Tapi kita tengok air duk jernih elok aja. Air duk jernih elok aja. Walaupun ada cicak, air itu dikira air mutanajis. Air yang bercampur dengan najis. Sebab dia sikit. Jadi air itu tak boleh lagi digunakan untuk mengambil wuduk. Air itu tak boleh digunakan untuk mandi hadas. Dan air itu juga tak boleh digunakan untuk basuh sayur-sayuran ke, basuh kain baju ke, tak boleh. Kerana air yang mutanajis, air yang sudah bercampur dengan najis. Walaupun kita tengok air itu dah elok, tetapi dia sikit. Dia berbeza dengan air yang bercampur dengan najis, tetapi air itu banyak. Pada air itu banyak, maka air itu masih lagi suci selagi mana dia tak berubah. Faham? Itu. Nombor satunya yang kita belajar, yang kita kena belajar bab air lah. Kerana air ni benda yang Allah Ta'ala jadikan untuk bersuci. Benda yang Allah Ta'ala jadikan untuk bersuci. Air laut suci. Walaupun dia masin. Kerana masin tu bukan orang bubuh, memang dia sedia masin. Nak guna air laut untuk ambil wuduk kan, untuk mandi hadas kan, apa semua, air laut suci. Air hujan, dia suci, bersih. Air hujan, air yang bersih. Sebab tu benarnya kalau nak air hujan ni, nak bagi anak-anak main hujan, tak apa. Allah Ta'ala sebut ma'an tahura, air yang bersih, tak apa. Gitu. Dan kalau kita tanya orang doktor pun sebut, dia kata tak apa. Itu cuma dia demam semua itu sikit-sikit, dia tak mudarat, dia tak bahaya. Kenapa? Air itu yang Allah Ta'ala turun daripada langit, air yang bersih, suci, dan memang pun Allah Ta'ala turun tu untuk bersuci. Untuk bersuci. Itu. Baik. Jelasnya air yang sebanyak 2 qalah itu atau yang lebih lagi adalah dikira menjadi air yang banyak. Ia tidak akan menjadi najis dengan kemasukan suatu benda yang najis ke dalamnya, selagi ia tidak berubah warna atau baunya atau rasanya. Hadis ini disebutkan dalam kitab-kitab himpunan hadis masing-masing oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, dan nilai sebagai hadis sahih Al-Baihaqi dan Daruqutni dan Ibnu Khuzaimah Al-Hakam dan Ibnu Hibban. Ibnu Khuzaimah Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Hadis ini juga disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan kitabnya Al-Um, di dalam kitabnya Al-Um, sebagai dalil bahawa air yang banyak berlainan hukumnya dengan air yang sedikit. Air yang banyak berlainan hukumnya dengan air yang sedikit. Air yang banyak jatuh senajis, kalau air itu tak berubah apa-apa, air itu masih lagi suci mutlak. Air yang sikit jatuh najis dalam itu, walaupun air itu nampak elok, air itu sudah jadi mutanajis. Berbeza itu. Baik. Sebab tu kita sini ada kolah, dulu ada kolah.
Tak kisahlah kita ambil uduk guna air kolah tu, kalau kita tengok dalam tu ada tik cicak pun tak apa. Sebab air tu banyak. Air yang banyak ialah air yang terkumpul sekurang-kurangnya sebanyak 2 kolah. Air yang sebanyak itu atau lebih tidak menjadi najis dengan kemasukan suatu benda yang najis ke dalamnya, selagi ia tidak berubah bau atau rasanya atau warnanya. Air yang sedikit pula ialah air yang kurang daripada 2 kolah. Ia akan menjadi najis dengan kemasukan suatu benda yang najis ke dalamnya, sekalipun tidak berubah salah satu daripada sifat-sifat yang tersebut. Macam tadi, air yang banyak yang jatuh najis di dalamnya, selagi mana air itu tak berubah, maka air itu masih lagi suci. Air yang sedikit jatuh najis dalamnya, maka air itu sudah tidak suci, walaupun air itu nampak pada mata kasar kita masih elok. Itu sukatan 2 kolah. Yang kata 2 kolah ni banyak mana? Kolah ialah sejenis tempat air yang digunakan di tanah Arab di zaman itu. Menurut Al-Imam Syafi'i di dalam kitab bahawa air 2 kolah itu ialah kira-kira sebanyak 5 qurbah. Sebanyak 5 qurbah besar yang biasa digunakan di negeri Hijaz, meliputi Mekah dan lain-lain daerah yang termasuk di dalam negeri itu. Imam Nawawi rahimahullah memberikan penjelasan mengenai sukatan 2 kolah itu dengan cara lebih mudah dan dapat dipaham oleh sesiapa sahaja di mana ia berada dan dalam zaman mana ia hidup. Menurut Imam Nawawi bahawa air 2 kolah itu ialah memenuhi satu tempat yang lebarnya 1 hasta suku, demikian juga panjangnya, dan demikian juga dalamnya. Gitu. Jadi air yang cukup 2 kolah itu, kalau kolah tu 1 hasta suku, panjang, dalam, lebar, maka dikira air itu cukup 2 kolah. Itu kira kita besar lah. Kalau kita kira tu besar, taklah besar sangat, tak besar mana sangat. Gitu. Cerita dia kalau air yang duduk dalam timba, bubuh dalam besen, tu air tu dikira sikit, boleh kita guna, tapi jaga jangan bagi jatuh najis dalam tu. Tapi kalau duduk dalam bekas besar macam kita panggil kolah tu, maka air tu selagi mana tak berubah bau, tak ubah warna, tak berubah rasa, air tu masih lagi mutlak. Boleh diguna untuk berwuduk, tak ada masalah. Boleh digunakan untuk basuh, basuhan, boleh guna, tak ada masalah. Itu. Baik, benda-benda najis dan cara membersihkannya. Benda-benda najis dan cara membersihkannya. Menurut keterangan Al-Quran, seperti yang telah diterangkan pada bahagian yang lalu, setiap orang Islam hendaklah berkeadaan bersih suci. Setiap orang Islam hendaklah berkeadaan bersih suci, yakni bersih suci tubuh badannya, pakaiannya, tempat sembahyangnya dan lain-lain benda yang digunakannya daripada suatu yang najis. Dalam hadis-hadis yang berikut diterangkan dengan lebih jelas lagi tentang benda-benda yang najis itu. Yang pertama tadi, bila kita nak bersuci, syarat sah semayang kena suci. Suci daripada hadas besar dengan mandi, suci daripada hadas kecil dengan wuduk. Nak suci tu pula kena guna air. Air yang nak kena guna tu pula mestilah air tu air yang mutlak, air yang suci lagi menyucikan. Ada bagi sebut dah apa dia air yang suci lagi menyucikan? Air laut, air hujan, air sungai, air telaga. Itu. Jadi hari ini kita sebut air paip. Air paip pun hakikatnya air sungai lah. Yang ditangkung, diempangan, lepas tu disalurkan ke rumah-rumah kita. Asalnya dulu sungai dengan telaga lah asalnya. Itu. Itu. Sungai dengan telaga pun dengan air hujan. Air hujan turun. Itu semua tu air mutlak. Air pula kalau banyak tak ada masalah. Tapi kalau sikit, kalau jatuh najis dalam itu, maka air itu jadi mutanajis. Kalau banyak dia jadi najis. Kalau air itu berubah warna, bau dan rasa. Kalau dia tak berubah apa-apa, air itu boleh digunakan. Betul. Baik. Lepas tu benda apa yang najis? Itu kita kena tahu. Benda apa yang najis?
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum iza walagha fihi al-kalbu an yaghsiluhu sab'a marratin aw lahunna bit-turab. Rawal Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersih sucinya bijana seseorang daripada kalangan kamu apabila anjing menjilat apa yang ada di dalamnya. Hendaklah ia dibasuh 7 kali, dan air basuh kali yang pertama hendaklah dengan dicampurkan dengan tanah. Itu hadis Nabi tu. Bersih suci bijana seorang daripada kalangan kamu. Bijana ni bekas lah. Periuk ke, besen ke, belanga ke, ceret ke, timba ke, itu. Apabila anjing menjilat apa yang ada di dalamnya. Apabila anjing menjilat apa yang ada di dalamnya, hendaklah bijana itu dibasuh dengan 7 kali. Kena sama bila anjing itu jilat. Kali yang pertama hendaklah dicampur dengan tanah. Sama 7 kali. Di sini dia sebut anjing. Benda yang najis ni ada najis mughallazah, najis yang berat, anjing dan babi. Dan benda-benda yang berkaitan dengan anjing dan babi, darah dia, taib dia, muntah dia, anak babi, anak anjing, itu najis. Itu dinama najis mughallazah. Yang kedua najis mutawassitah, najis yang pertengahan, macam kencing, berak, itu najis yang sederhana. Yang tiga najis mukhaffafah, najis yang ringan, macam kencing kanak-kanak, laki-laki yang belum makan makan apa lagi, bawah 2 tahun, hanya minum susu ibu dia saja, itu panggil najis. Itu najis mukhaffafah, najis yang ringan. Faham? Najis mughallazah yang pertamanya babi, kita tahu dah babi. Yang keduanya anjing. Kenapa yang najis mughallazah ni termasuk anjing? Kerana Nabi sebut bijana yang dijilat oleh anjing hendaklah dibasuh 7 kali, salah satunya kena guna air tanah. Maknanya najis anjing itu najis mughallazah. Jadi bagi kita di sini yang berpegang pada mazhab Syafi'i, anjing itu najis mughallazah, tak boleh nak sentuh dia, tak boleh nak pegang dia. Nah gitu. Kalau pegang kena sama. Kena pegang kena sama. Itu kita pegang. Itu. Jadi ada juga setengah-setengah negara-negara Islam dan orang Islam sendiri pun hari ini dalam negara kita pun dia pegang anjing. Dan sebelah Bangladesh orang Islam belah anjing, pegang anjing gitu, main anjing tak ada apa. Belah Mesir pun ada orang Islam belah anjing, duduk dalam rumah main dengan anjing, tak ada apa. Kita ni dengan anjing ni, kalau anjing mari kat kita lari. Yang pertama takut anjing tokak. Yang kedua kalau anjing tu tak tokak pun kita tak mau kena kita. Kenapa? Bila kena kita tak lagi kena sama. Kerana Nabi sebut bila bijana yang bekas dijilat oleh anjing hendaklah dibasuh dengan 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Itu sebab itu kita lari. Jadi kita guna pada hadis ni, kita yang berpegang pada pendapat Imam Syafi'i ni, semua najis anjing tu. Kena tamana pun bulu dia ke apa semua ke, bila kena pada tubuh kita jadi najis. Sebab tu orang kita dengan anjing ni cukup tak mau. Cukup tak mau. Bahkan kalau ada kena bekas anjing apa semua, dia sama. Kerana anjing tu najis mughallazah. Jadi macam mana pula setengah-setengah tempat orang Islam juga dia belah anjing, dia pegang anjing, dia gosok anjing, dia main anjing, dia orang Islam. Sekali dia gabu-gabu pergi semayang, dia pegang hadis ni juga. Dia kata anjing tu yang najisnya air liu dia, bila dia jilat tu yang najis. Sebab dalam hadis ni sebut kata jilat, Nabi sebut boleh. Kerana dia kata kalau anjing tu jilat mana-mana bekas bijana, maka hendaklah disama. Adapun pegang badan dia, dukung dia apa semua tu bukan termasuk jilat, bukan kena air liak dia, maka tak najis. Sebab tu ada setengah mazhab mengatakan anjing tu boleh belah, boleh pegang, boleh main dia.
Nah gitu, tu cerita dia. Jadi kita sini semua anjing tu macam babi lah, mughallazah. Itu walau bagaimanapun boleh tak nak belah anjing? Jawab dia boleh. Kalau orang Islam kita sini nak belah anjing pun boleh, tapi mestilah anjing tu ada tujuan dia. Contohnya anjing tu dibelahkan untuk jaga kebun dia, ataupun dulu-dulu dia belah anjing untuk memburu. Orang panggil anjing ni anjing mu'allamah, anjing yang pandai. Sehingga kan dalam hukum fiqh, kalau anjing ni kita lepas dia untuk memburu, contohnya dia memburu binatang liar dalam hutan, dia gigit binatang tu mati, kita ambil, kita samak je bekas gigitan anjing itu, boleh makan binatang tu. Petarotu sekali dalam hukum fiqh. Membelah anjing boleh belah. Cuma bila yang tak bolehnya belah anjing di rumah. Dia berbeza belah di rumah, kerana anjing ni yang menyebabkan bila kita belah anjing di rumah ni, orang panggil malaikat rahmat tak masuk. Melayu sebut malaikat rahmat tak masuk, anjing duduk bersalak. Kerana apa? Rumah yang ada anjing ni tetamu dia susah nak pergi. Dia takut. Dia menyebabkan bila tetamu tak pergi ke rumah ni kurang rahmat. Sebab tu kita bila buat rumah kita ni, kita kena fikir yang tetamu suka pergi. Sebab tu orang dulu pun kalau kat dalam kampung ni, kalau dalam kampung biasanya rumah dalam kampung tu tak ada pintu pagar, tak ada pagar. Kenapa? Orang boleh pergi rumah dia bila-bila masa. Nak masuk kat mana, kat dapat boleh, kat apa semua. Bahkan kalau dalam kampung tu ada satu rumah dia pagar, maka orang tak mau kawan dengan dia. Dia tak mau kawan dengan dia apa semua. Kerana orang-orang dulu ni dia suka sangat orang pergi ke rumah. Tetamu-tetamu suka sangat pergi ke rumah orang dulu. Tu cerita. Jadi lah ni dah penyambung banyak dah. Dah penyambung banyak dah, boleh kata rumah orang semua ada berpagar. Berpagar. Itu. Jadi orang dulu kalau rumah tu pagar, walaupun dulu rumah pagar buluh je pun, dia rasa terasing. Itu. Orang tak suka. Sebab rumah dulu dia buat sebiji tak ada pagar-pagar apa semua. Kenapa? Dia suka tetamu pergi ke rumah. Kenapa? Tetamu ni bila pergi ke rumah dia bawa rahmat. Dia bawa rahmat, tetamu pergi ke rumah. Rahmat lah. Macam dulu duduk berkelahi lelaki bini sampai sehari semalam duduk berkelahi. Siapa tak pergi, dia pun kerja kelahi lah. Bila orang bagi salam, Assalamualaikum, berhenti kelahi. Ada tu kata rahmat tu. Tengah duduk kelahi tu berhenti. No orang ramai pergi bantu hayat. Habis dengan zakat tu. Tu kata rahmat tu. Ada. Jadi bila rumah ni ada anjing tak baguslah. Ada. Tak bagus tu cerita dia. Jadi fahamlah kita bahawa kita bila sebut kata anjing bekas, anjing tapak, anjing bulu anjing, semua anjing itu najis mughallazah. Itu satu. Jadi ada pendapat tu yang kata khilaf tu. Ada pendapat mengatakan dah Nabi kata jilat, dia hendaklah disamak dengan 7 kali, salah satu dengan air tanah, maka yang najisnya ialah yang liak dia saja. Cakap pegang apa semua dia tak jilat kita tak apa. Gitu. Faham tak? Jadi benda ni sebab tu kita jangan pelik lah kalau pergi Mesir orang Arab duk main anjing, belah anjing. Tu. Kalau kau belah Bangladesh pun banyak. Duk belah anjing riuh, duk pegang anjing, duk gosok anjing begitu saja. Sagi gabu-gabu pergi semayang. Pergi semayang. Yang kita kata dia ni sesak ke bodoh ke apa tak, dia punya mazhab itu. Ada. Jadi kita mazhab Syafi'i ni cermat. Maksudnya dah kata najis semualah. Sebab tu kita dengan anjing ni tak mau langsung. Anjing mai kat kita lari. Walaupun kita tahu anjing tu tak gigit kita, tapi kita tak mau dia kena kita. Sebab apa? Bila kena kita, kita nak kena samak. Tak mau. Tu cerita. Walau bagaimanapun bila kata khilaf ini, ada orang sebut, orang cerca, orang ejek. Kata anjing itu binatang yang baik, binatang yang bagus, suka tolong orang, suka bantu orang, apa semua. Pasal apa orang Islam ni anti anjing? Siapa orang Islam ni tak suka ke anjing? Pasal apa orang Islam ni benci ke anjing? Orang pencinta binatang tu dia cerca lah. Yang ni bukan benar asas. Tak, bukan. Yang ni bukan benar asas. Itu. Jadi yang ni benda orang panggil benda khilafiyah. Benda khilafiyah. Bukan cara mutlak kata anjing tu memang tak boleh sentuh siapa saja orang Islam. Anjing tu tak boleh langsung macam babi. Tak, bukan macam tu. Babi lain. Babi mutlak najis. Kulit dia apa semua. Anjing ada lagi khilaf kat situ. Ada lagi khilaf kat situ. Jadi kalau orang kafir tanya, kita perjelas sekali dia bukan mutlak, ini benda furu', benda cabang.
Ada pendapat ni kata begini, ada pendapat ni kata begini dalam soal anjing. Jadi memang benar ketika Nabi SAW berada di Madinah ada anjing. Sebab tu anjing di Madinah tu disuruh hapuskan. Sebab hari ini di kota Madinah tak ada anjing. Adalah sebab-sebab dia panjang dibicara oleh ulama. Ada cara oleh ulama kenapa Nabi SAW di zaman Nabi di kota Madinah tu anjing-anjing semua hapuskan, tak ada. Ada je itu menguatkan mengatakan anjing itu juga najis. Nah gitu. Itu dalil di situ. Sebab tu kita tak boleh pegang, tak boleh ada anjing apa semua. Ada juga pendapat mengatakan anjing ni ada kalanya datang penyakit. Sampai hari ni pun ada datang penyakit. Sampai hari ni pun ada penyakit anjing gila. Ada penyakit anjing gila. Anjing gila ni dia boleh gigit orang, penyakit tu pula boleh berjangkit, boleh jadi apa semua. Macam-macam dah ni ada. Jadi sebab tu kita berpegang pada hadis dan mazhab Syafi'i ni, anjing itu senang, najis mughallazah, senang, selamat. Itu cerita dia. Baik. Banyak lagi hadis-hadis Nabi SAW mengenai soal ini yang sama maksudnya tetapi berlainan lafaznya disebut oleh Imam Bukhari, Muslim dan lain-lainnya dalam kitab-kitab himpunan hadis masing-masing. Imam Syafi'i yang terdahulu zamannya pada zaman daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim juga menyebutkan sebahagian daripada hadis-hadis ini dalam kitab dalam kitabnya Al-Um sebagai dalil tentang najisnya anjing. Demikian juga babi, hukumnya najis dengan jalan qiyas kerana keadaannya lebih buruk lagi. Demikian juga babi juga dah atas jalan qiyas kerana keadaan babi itu lebih buruk daripada anjing. Pembahagian benda-benda najis dan cara membersihkannya. Benda yang najis ialah benda-benda yang kekotoran yang menghalang sahnya sembahyang. Menurut huraian ulama, benda-benda yang najis itu terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, najis berat. Berat ni panggil najis mughallazah, iaitu anjing dan babi. Najis berat itu ialah anjing dan babi. Dan kotoran dan keturunan keduanya. Keturunan keduanya, anak babi, cucu babi, cicit babi, itu najis mughallazah. Atau keturunan salah satu daripada keduanya. Depa kacuk anjing dengan kambing. Ada lah ni. Jangan silap. Kambing ekor panjang je, sekali-sekali tengok muka macam anjing, sekali tengok muka macam kambing. Kadang bunyi macam anjing. Kena depa kacuk anjing dengan kambing. Gitu. Nak panggil apa tu? Kamjing lah panggil. Gitu, kamjing. Itu. Jadi anjing kalau yang kacukkan daripada salah satu daripada bapa anjing ataupun ibu anjing, maka anak tetap najis. Ataupun kebau dikacuk dengan babi. Adalah ni tengok kebau pendek kecil halus comel je. Tengok kalau kebau tu dikacuk dengan babi, maka dikira macam babi. Itu cerita dia. Baik. Dan keturunan keduanya atau keturunan salah satu daripada keduanya meliputi seluruh badan dan segala yang terbit daripadanya. Najis tak mana? Anjing dan babi meliputi seluruh badan najis dan segala yang terbit daripadanya. Air mata dia, air liur dia, air kencing dia, mani dia, tahi dia, semua tu najis mughallazah. Najis yang berat. Itu. Cara membersihkannya suatu apabila terkena najis yang berat ini ialah dengan jalan disertu. Iaitu disertu, kalau kita panggil disamak. Iaitu dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satu di antaranya sama ada awal atau akhirnya hendaklah dicampurkan airnya dengan tanah. Cara nak sertu bila kita kena anjing atau babi. Kena air kencing anjing atau air kencing babi, tai anjing, tai babi, atau mutah anjing, mutah babi. Kalau kena, ada jalan penyelesaiannya ialah hendaklah disertu. Bahasa kita panggil hendaklah disamak. Disamak dengan 7 kali air. Dan salah satu daripada 7 itu air hendaklah dicampur dengan tanah. Bersihlah.
Air tanah tu nak buah masa bila? Awal ke, tengah ke, hujung? Terpulang. Dia mesti dalam 7 itu ada satu air tanah. Satu air tanah. Maka dia nak bubuh di awal, nak bubuh di tengah, nak bubuh di hujung tu terpulang lah. Yang penting ada air tanah situ. Itu. Dia mula-mula banyak yang ubat lagu tu lah. Mula dia jeruh dengan air tanah dulu. Lepas tu dia 6 kali lagi jeruh dengan air biasa. Kerana dia bubuh air tanah di hujung sekali dia berselut. Ada buat air tanah. Ataupun dia jeruh dulu 3 kali dengan air biasa. Lepas tu ambil air tanah jeruh tengah, sambung lagi 3 kali dengan air biasa. Habislah cerita. Bersih orang panggil. Tak ada masalah apa. Itu. Sama ada nak niat tak niat pun tak ada masalah. Yang ni yang buat saja. Kata dia tak niat saja aku sama najis anjing tak perlu. Basuh je tak apa. Itu. Tak perlu niat macam nak mandi hadas ke, macam nak semayang ke. Basuh je. 7 kali, sekali air tanah, 6 kali air biasa. Bersih. Itu. Mudah je cara dia, tak payah mana. Itu. Kedua najis ringan, iaitu kencing kanak-kanak, laki-laki yang berumur belum genap 2 tahun, yang hanya diberi minum susu ibunya semata-mata. Najis ni nama najis mukhaffafah, najis yang ringan. Kanak-kanak laki-laki, bukan kanak-kanak perempuan. Kanak perempuan, bayi perempuan tu kencing dia sama najis dengan kencing-kencing lain. Gitu. Kencing orang dewasa. Kanak-kanak laki-laki berumur belum 2 tahun. Belum cukup 2 tahun, dia hanya minum susu badan saja. Dia tak makan istum, tak makan apa semua. Kencing dia itu najis mukhaffafah, najis yang ringan. Cara membersihkannya memada dengan merinjiskan air di atas tempat yang terkena kencing tadi. Cukup macam tu je. Ambil air, percik, cukup. Merinjiskan air. Itu. Di antara hadis-hadis menjadi dalilnya ialah hadis yang berikut. An Abi Samhi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yughsalu min bauli al-jariyati birushi min baulil ghulami. Rawi Abu Daud. Daripada Abu Samhi radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kencing kanak-kanak perempuan hendaklah dibasuh, dan kencing kanak-kanak laki-laki memadai membasuh dengan merenjiskan air rata-rata di atasnya. Nabi sebut kencing kanak-kanak perempuan hendaklah dibasuh. Maksudnya macam kencing biasa. Kencing kanak-kanak laki-laki hendaklah dirinjis air rata-rata, sudah bersih. Renjis-renjis air sudah bersih dah. Mudah ya. Kerana najis ni najis yang mukhaffafah, najis yang ringan. Daripada beberapa hadis yang lain dapat dipaham bahawa kanak-kanak laki-laki yang tersebut ialah hanya diberi minum susu semata-mata. Dia tak makan benda lain. Dia tak makan nasi lembek, dia tak makan mistum. Itu. Yang minum susu pula susu ibu dia saja. Najis ni cukup dia renjis air dah bersih dah. Tak ada masalah. Boleh guna dah. Kalau kain tu nak guna untuk semayang ke apa semua, tak ada masalah, dia bersih dah. Yang ketiga, najis pertengahan. Najis pertengahan dipanggil najis mutawassitah. Yang tadi mughallazah, najis yang berat. Yang kedua mukhaffafah, najis yang ringan. Yang ketiga najis mukhaffafah, najis yang najis mutawassitah, najis yang sederhana. Najis pertengahan ialah darah, tanah, muntah. Darah tu najis, darah tu najis. Itu. Tanah, nanah, bukan tanah, nanah dia juga najis. Muntah najis. Tai najis, kencing najis, arak najis. Yang sebut najis arak, tapi tak sebut arak, najis dadah. Yang najisnya arak. Adapun dadah dia tak najis. Macam ada jenis tepung tu, ada tepung, dia tak najis. Kalau kena kain baju retuk-retuk boleh semayang, tak ada apa. Itu. Bukan kata tak najis tu boleh makan, tak. Ini hukum. Nak boleh solat, tak solat. Itu. Arak ni dia cecair. Dia najis. Setiap cecair yang memabukkan,
cecair yang memabukkan hukum dia najis. Itu. Kalau dadah dia bukan jenis cecair, kalau dia serbuk tu dia tak najis. Itu. Maksudnya kalau ada dalam poket ke, dia semayang. Sah tak semayang dia? Sah. Arak tak sah. Sebab arak cecair. Itu beza dia tu. Bukan soal boleh makan tak boleh makan, tu tajuk lain. Ini kita belajar najis tak najis, tu cerita dia. Bangkai binatang yang tidak disembelih, yang mati, itu nama bangkai. Ataupun binatang yang tidak boleh dimakan, mati, nama bangkai. Semua bangkai najis. Bangkai najis. Itu. Kecuali bangkai yang tak najis ni 3 jenis ya. Bangkai manusia, itu tak najis. Manusia panggil bangkai, cuma tak panggil bangkai, panggil mayat. Ada bangkai tu. Baru bangkai juga. Cuma tanya bila bangkai dia tu nak tanam, orang tak ajar mampu. Nak panggil mayat, tak panggil bangkai. Itu hakikatnya bangkai lah. Nak panggil tak ada apa dah. Itu. Cuma bangkai tu bangkai tak najis. Sebab tu dia dikira bangkai ni kalau benda tu terkeluar daripada benda itu yang putus, dikira bangkai. Ada macam mana kuku, ada kuku, bila kita kerak kuku ni, kuku tu putus, tu kira bangkai lah. Ada kuku, itu. Ataupun jari dia putus, jari tu bangkai lah. Ada jari tu bangkai lah. Cuma bezanya kalaulah katakan macam mana kita kerak-kerak kuku, bubuh kuku dalam poket, semayang. Sah tak semayang? Sah tak? Kerak-kerak kuku, bubuh kuku dalam poket, semayang. Sah tak? Semayang sah tak? Kata bangkai tadi, kerana bangkai manusia dia tak najis. Faham tak? Dan kerana bangkai manusia dia tak najis. Maka sebab tu orang kata bulu kucing macam bulu kucing. Dia duk riba kucing tu bulu luruh penuh kat baju dia. Lepas main maghrib, penuh kat kain telekung dia duk main kucing tu. Jadi semayang dia semayang penuh dengan bulu kucing di kain dia. Semayang dia tak sah. Kalau sikit, dikira sikit lah dimaafkan. Tapi kalau banyak tak sah. Kenapa? Kerana binatang yang hidup bila bercerai daripada tubuh dia dikira bangkai. Ke bangkai. Itu. Tak boleh. Faham tak? Itu dia bercerai daripada tubuh dia. Itu. Kira bangkai. Tak bersih. Itu. Tapi macam manusia macam kuku, macam apa, macam dia duduk saja kadang-kadang tu dia duduk retu dia mengelupas di kaki dia. Itu. Buat dalam masjid, nak tahu dalam masjid tak boleh. Dia duduk saja, orang duduk dengar kuliah sambil duduk retu. Ada juga bekerja lagu tu. Duduk tarik kulit-kulit melupas kat kaki, tangan apa semua tu. Lepas tu sekali nak tahu mana, dia malah main debuh dalam poket. Yang tu bangkai. Tapi kalau kerana bangkai manusia dia tak najis, tak apalah, tak semayang dia sah lah. Faham? Tu cerita dia. Yang keduanya, bangkai yang tak najis ni ialah bangkai ikan. Ikan ni bila angkat dia air, dia matilah, cerita. Ada bangkai ikan. Ada. Itu tak najis. Yang ketiganya, bangkai yang tak najis ni ialah belalang. Orang dulu makan belalang. Tak tahu orang Langkawi dulu makan tak belalang? Ada? Orang dulu makan. Musim belalang banyak tu, dia bawa pelita ayam, dia bawa botol minyak tu, dia kutiklah belalang dalam botol minyak tu. Boleh satu botol minyak tu. Balik esok, pagi esok dia retuk. Dia retuk, dia buang sayap dia apa semua, dia goreng, dia sedap makan, berwangi. Boleh makan belalang. Kerana dia bukan bangkai yang najis. Ikan, belalang, manusia. Itu 3 semua. Itu. Adapun yang lain dikira bangkai. Kecuali binatang tu disembelih, macam ayam mati tak sembelih, bangkai. Bangkai. Sebab Yesus lebih cermat. Sebab apa dia mati? Itu cerita dia. Lembu sembelih tak apa, kalau mati tak disembelih ke bangkai. Pasal apa dia mati? Kalau makan bangkai itu menyebabkan boleh penyakit. Saja-saja mati itu ada masalah. Ada penyakit dia. Sebab tu Islam lebih selamat, bangkai haram makan. Ataupun sembelih tak menurut hukum carak, dikira bangkai juga. Sembelih atas nama
tok keramat nutuk keramat ni ke, sembelih atas nama puaka sana puaka sini ke, binatang sembelih itu juga dikira bangkai. Tak boleh. Dan lain-lain lagi sebagaimana diterangkan dengan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh. Dia kata kalau kamu baca kitab fiqh, kamu jumpalah dengan panjang lebar, ini kitab hadis. Itu. Panjang lebar berkaitan dengan perkara-perkara najis tadi. Darah. Darah yang keluar. Itu najis. Sebab tu bila kita basuh, sebab tu kita orang sengah-sengah tu, hak lolak-lolak tu, daging tu dia bukan basuh dah. Dah. Dia kata tu masak terus itu saja. Dia kata ada darah tu mana? Sedangkan darah tu najis, tak boleh dimakan. Sebab tu kita basuh dulu. Basuh. Ikan sama juga. Buang perut, cuci, hilangkan darah dia dulu kerana darah tu najis. Darah tu najis. Nah itu. Kena bersih. Sebab tu kita nak makan pun tengok. Kadang kedai-kedai orang belajar hukum fiqah tu dia basuh menurut hukum fiqah. Kadang ikut sedap dia je. Basuh tu satu, dia kena air yang mengalir. Macam tadi kita kena ingat air yang 2 kolah. Bersih. Dia cedak air 2 kolah basuh. Tapi kalau air tu duduk dalam besen, dia celup sayur dalam tu, angkat-angkat goreng. Ikan dia celup dalam tu, angkat-angkat goreng, masak. Jadi air tadi tak cukup 2 kolah, tak bersih. Tak bersih. Air mutan najis. Campur dengan darah ni, celup-celup apa semua ni. Macam sayur, contoh sayur. Sayur-sayur tu memang boleh dimakan, tapi sayur tu disiram dengan najis. Tai lembu tengah dia siram, tai orang pun disiram. Nak tak? Tai lembu, tai kambing, tai apa siram bau sayur tu gemuk. Jadi kadang sayur tu dia kopok-kopok sayur tu, dia celup-celup dalam besen, dia masak. Jadi sayur tu dah bercampur dengan najis, tak bersih kita makan. Kecuali kalau dia basuh dengan air yang cukup 2 kolah, dia rendam tu tak apa, air yang mengalir. Jadi kita buka kepala paip basuh tu. Sebab tu kita kena beringat kat nak makan ni, kedai-kedai yang jual di tepi-tepi jalan yang dia tak ada sumber air. Dia tak ada sumber air. Curah dia bawa air dalam timba tu, puluhan tu sampai nak hitam air tu. Nama aja basuh. Kita beringat kedai-kedai yang jual tepi tu, dia tak ada paip, tak ada apa semua. Dia basuh macam mana? Duk ulang tu celup tu apa semua. Janji basuh cukup. Yang tu nama dia mutan najis. Air yang bercampur dengan najis, dia jadi najis. Faham? Itu masakan tu tak suci. Tak suci, tak bersih. Ingat. Sama juga ikan. Ikan ni kalau bawah pada 2 jari tu, kalau nak goreng dengan apa dia, dengan tek-tek sekali, tak apalah. Tu pun orang kita ni dia bersiang juga macam ikan bilis tu. Tapi kalau ikan temenung, setengah panggil ikan temenung lengat, ikan rebus panggil ikan lengat. Dia lengat ikan temenung tu dengan tek-tek. Dia lengat ikan temenung tu dengan tek-tek. Sagi dia masa dia nak masak lagi, ikan temenung tu dah masak dah sebenarnya lengat tu. Cuma masa dia nak masak lagi ni, dia ambil, dia beli ikan temenung lengat tu, dia memang dia buang, dia tek-tek dia goreng. Yang tu tak edit dah. Kenapa? Dah najis tu dimasak dengan najis. Itu. Yang bersihnya lengat ni, sebelum dia lengat, dia buang dulu tek-tek dia tu. Dia buang dulu tek-tek baru dia lengat. Yang tu baru bersih. Tapi kalau dia lengat dengan tek-tek dah masak dah. Cuma dia buang sekali lagi, masak lagi sekali. Dah tak jadi dah. Baik. Sebab tu yang bersih, yang sucinya sebelum dia lengat tu dia buang tek dulu. Tu bersih. Itu ingat kadang-kadang kita ni duk jadi malas buat ibadat. Kadang duk payah faham. Payah ingat. Duk makan benda-benda najis dulu tu. Betul lah anjing babi tak makan kadang. Benda-benda tu tak suci menurut hukum fiqah. Cara basuh apa semua. Sama juga dengan ikan tenggiri masin. Tu ikan tenggiri masin yang berbulan plastik tu kan. Itu. Betul kita balik rumah kita potong-potong, betul kita basuh. Tetapi ikan tu sudah dijeruk dengan tek-tek dah. Faham tak? Dah masak dah. Dijeruk tu dah masak dah. Jadi kalau kita balik rumah kita buang tek dia, kita goreng pun tetap dia tak suci dah. Kenapa? Dia ada dilengat dengan tek-tek.
Dah dia masak dengan tek-tek. Kan ikan tu bila goreng makan dengan pulut sedap lah. Makan dengan pulut sedap tu ikan tu. Tapi dah lengat dengan tek-tek dah. Dah dijeruk dengan tek-tek dah. Kita balik di rumah kita basuh, kita goreng lain pun tak ada makna dah. Yang bersihnya ialah sebelum dia jeruk ikan tenggiri tu, dia cuci lu perut dia apa semua baru tu. Lepas tu bau kita beli, lepas tu kita basuh goreng pun tak ada masalah dah. Sebab tu dalam industri makan ni, makanan halal suci ni, orang Islam kena buat. Kebanyakan dah ni tuan-tuan yang buat makan siap-siap bagi makan ni orang kafir. Ya tak? Dia bukan reti hukum fiqh dah, dia janji sedap je. Sedap semua. Jadi tu kita tak lepas fardu kifayah. Kita tak lepas fardu kifayah. Sebab tu kita kena jaga benda-benda begitu. Kadang-kadang benda tu lah menyebabkan hati kita jadi gelap kerana makanan kita tak suci, tak bersih. Macam kita makan kedai-kedai macam saya tadilah. Kalau sebelum dia mai, dia basuh di rumah dia semua siap. Toge dia basuh, sawi dia basuh siap-siap, udang dia siang siap-siap di rumah dia apa semua, dia letak gitu apa semua. Gitu. Jadi telur pun dia basuh siap-siap. Saya dia main goreng kat situ adalah air setimba. Itu lain. Tapi kalau sawi nak basuh dengan air setimba tu, udang pun nak basuh dengan air setimba tu, telur pun nak basuh dengan air setimba tu, pakai celup-celup situ saja, tak suci lah. Kerana kita belajar dalam hukum fiqh, air yang tak cukup 2 kolah bila bercampur dengan najis, walaupun tak berubah warna, bau air tu sudah mutanajis. Lebih-lebih lagi lah kalau berubah. Tak ada, kalau berubah lagi-lagi lah najis. Faham tak? Ni kena jaga betul. Ni asas nak buat ibadat. Asas buat ibadat. Itu. Nak semayang kita suci, termasuk segala makanan-makanan kita juga kita nak bersih, suci. Sama juga nanah dia najis. Macam bisui kan, nanah tu dia najis. Maknanya kalau kena, kita kena basuh bersih, lap apa itu baru kena tutup lah nanah kita tu. Jangan bagi nanah tu duk meleret, kena kain, kena apa semua, nanti kain yang kena nanah kita buat semayang, tak sah. Itu sama juga darah. Kalau darah macam darah dia susah nak keluar. Kalau darah tu dia kena kain, kita basuh, tonyoh tak mau keluar dah, yang tu termasuk daripada najis tetapi yang dimaafkan. Dimaafkan. Memang darah ni dia payah nak keluar. Sama juga orang panggil macam tek kucing. Tek kucing dia kena kain dia basuh, dia tonyoh, dia buat macam-macam, duk berbau tek kucing situlah. Tek kucing ni bau kuat. Sebab tu tuan-tuan, kita nak belah kucing di rumah kita, kalau ikut kita ni dah jadi haru dah bab belah kucing ni. Dah jadi haru dah. Itu. Kadang dia duk belah kucing sampai 4-5 ekor dalam rumah, 7-8 ekor dalam rumah, dia duk bau selalu. Orang pergi rumah dia sakit kepala. Ada. Dia tak apa, dia tak bau dah. Tek kucing duk biasa, macam orang masuk dalam kandang lembu hari-hari. Tek lembu tu bau syok ah. Bahkan kalau tak bau tek lembu tu tak boleh duduk. Sama ke tek kucing. Tek kucing jangan main tuan-tuan. Saya cukup tak boleh tek kucing ni. Begitu dia bau kuat. Bau kuat. Satu. Kucing orang dulu-dulu lain dengan kucing zaman kita lah ni. Orang dulu-dulu belah kucing nak suruh hambat tikui. Pada belah kucing nak suruh hambat tikui. Dia bagi makan pun sikit-sikit itu je. Lepas tu dia kejar tikui malam-malam berenggah di apa semua. Itu. Dia tangkap tikui. Orang lah ni belah kucing nak main. Nak main. Habis sangat orang dulu dia bagi nasi-nasi lebih gitu je lah. Hak belen-belen dia kena memburu kalau nak makan. Dia cari burung, dia cari tikui, dia cari apa-apa semua. Baru kucing je ni. Ni tak. Kucing lah ni, tikus lalu depan hidung, mbak tak tahu. Dia kena pasien lain pula. Tikus tu nak kena pergi cari racun tikus bubuh apa pula. Satu bab pula. Nah itu. Kita dah salah dalam cara belah kucing. Nah itu. Setengah orang tuan-tuan dia belanja kucing saja sebulan 1,000. Entah.
makanan dia lagi, ubat dia lagi, apa dia, segala apa dia ni macam-macam lagi. Nak kena pergi klinik pula sebulan sekali. Akhirnya kucing sihat, jiran-jiran sebelah nak makan tak ada duit. Hak orang dalam ni kerja duk belah kucing. Ada. Belah ada cara dia. Kadang oleh kerana silap tu yang menyebabkan habis rosak habis. Macam kera beruk. Orang lah ni tuan-tuan sekalian, dia nak tunjuk dia pemurah. Dia beli pisang selori, pi jamu kera lautan. Baiknya tu. Dia beli dengan kopok-kopok apa semua, jamu kera lautan. Dia sayang kera ke ataupun dia apa semua. Itu cerita dia. Ini kita kena jaga makhluk-makhluk apa semua. Akhirnya, tuan-tuan sekalian, kera tu dia tak hidup macam kera dah. Ada. Dia jadi ancaman pada manusia pula. Kenapa? Dia tak pandai memburu dia. Tak pandai cari makan sendiri dah. Tak pandai apa semua dah. Bila orang tak beri makan pada dia, dia mati. Tak ada kalau macam baru ni, kalau pelancong tak mai tak beri makan kera mampu. Ada. Itu silap manusia. Kerana dia tak pandai dah nak cari macam mana kehidupan dia yang asli. Sepatutnya tak boleh nak beri makan kat dia ni. Lagi satu, pembiakan dia pun terlampau banyak. Makan cukup bagi pun banyak pun berlama-lama kera. Lah ni masalah dengan kera lah ni. Orang kampung tak boleh buat apa dengan kera lah ni. Banyak sangat. Pasal apa? Orang duk jamu, dia tak ada kerja apa. Kerja beranak. Ada. Orang tanam derian, dia peruntuh derian. Tu kerja kera. Seronoklah derian berbuah apa semua ketul-ketul ni dak. Agak besar dia tarik berum-berum lincin. Salah kita tu. Tanam nyok. Boleh nyok nak naik dah kopok dia tarik ambil humbuk. Mampu nyok. Kera. Ini. Manusia ni kadang-kadang sayang tu tak kena gaya. Ada. Anjing sama. Ada. Anjing asalnya bekerja nak tolong orang. Kerja dia memburu, tangkap binatang atau apa semua. Ada pula ni pencinta haiwan. Pencinta haiwan. Kerja beri makan anjing, jaganya. Akhirnya anjing berlombok. Penuh dengan anjing. Itu semua Allah Ta'ala buat ni untuk kita, tapi oleh kerana salah cara apa semua tu. Ni lagi sakan tuan-tuan sekalian. Lagi sakan. Bila raya, gila sungguh orang lah ni tu. Bila raya dia tempah baju anak-anak, dia tempah sama baju kucing tu. Ni jadi gila agak ni pun. Tempah baju raya untuk kucing. Bukan murah-murah. Kadang baju raya untuk kucing mahal pada baju raya untuk anak dia. Kenapa? Bukan semua reti buat baju raya kucing. Ni kata bengong semua ni. Lah ni, tempah baju raya tengok semua kucing-kucing pakai baju habis. Apa semua. Bukan fashion kucing pakai baju. Tengok orang mana ni tuan-tuan. Jadi mana je gila kot. Tak apalah kucing. Boleh gagah tuan-tuan sekalian. Lah ni belah kera lah rumah. Boleh pakai pampers. Tak ada. Berbubuh pampers kera. Pakai pampers. Buat baju beruk ke dalam rumah apa semua. Hari-hari kerja tukar pampers kera. Tapi tengok ada. Pampers. Berbubuh pampers. Tuan-tuan ingat murah ke pampers tu? Tak apalah. Kita sayang pada binatang itu cara. Ni bukan sayang. Ni bengong nama dia. Bodoh. Ini cerita dia. Akhirnya yang sepatut benda yang kita kena jaga, jiran kita, umat Islam, duit dah habis kat tu. Saya biasa jumpa betul tuan-tuan. Dia kata saya peruntukkan untuk kunci sebulan 1,000. Kan 1,000. Pergi beli ikan fresh-fresh di market. Tak makan lagi tuan-tuan, kena rebuih dulu. Padahal sehari dia beli 2 kilo, 3 kilo, 2 kilo, 3 kebun, balik rebuih makan kucing. Pasal apa kita ajar cara dia? Akhirnya dia tak reti dah. Apa jadi kalau dia mati, kucing tu pun mati. Mana dia tak pandai dah nak memburu tikus. Tangkap tikus makan tak pandai dah. Tak ada tikus nak tangkap burung makan, dia tak pandai dah. Kenapa? Semua duk nganga orang bagi. Satu. Yang keduanya, hari-hari kucing ada belah 5-16 ekor, 7-8 makan ikan yang sedap-sedap. Jiran dia sebelah makan ikan goreng telur. Gitu. Tak pernah pun beli ikan 1 kilo bagi kat jiran. Tak pernah pun bagi ikan 2 kilo bagi kat orang-orang miskin apa semua.
Kenapa? Duk ralik bagi kat kucing. Kucing pula bila banyak, lagi banyak membiak. Sampai hari ni tuan-tuan, bandar-bandar mula fikir dah nak buat tandas awam untuk kucing. Faham dah? Dia ada buat dah. Buat tandas awam untuk kucing. Kenapa? Kucing berak merata berak apa semua, kena buat tandas awam untuk dia pula. Nah, satu bab pula nak kena fikir. Tu cerita dia. Kenapa? Salah. Sudahlah orang kita kadang duk bagi kera makan, duk bagi apa semua. Jangan yang masalahnya jangan khianati habitat dia. Tu cara dia. Ni gunung-gunung habis gondol. Kera nak makan apa, babi nak makan apa, gajah nak makan apa, keluar mari ikut kampung. Tu cerita dia. Kecil-kecil dulu kita mana pernah tengok babi. Dengar kata babi ya. Babi tak pernah tengok. Lah babi mai kat depan rumah. Esok orang belah babi pula sikit lagi. Bagi mai penuh kat rumah semua. Itu cerita dia. Hutan ni kena jaga elok-elok. Banjir dah ni. Apa sudah tuan-tuan sekalian. Makin hari makin teruk, makin hari makin teruk, makin hari makin teruk. Pahang tahun ni kena 2 kali. Kami pergi baru ni, saya bawa satu bas. Orang pakat bagi duit suruh tolong sampaikan, tak tenaga pergi. Ni nak pergi pula insya-Allah. Semua kesian tengok. Kami pergi satu pondok tu. Habislah rosak. Tilam tu duduk dalam plastik ni. Tilam duduk dalam plastik ni. Maknanya tilam hak kena banjir dulu orang bagi dalam plastik ni. Habis. Berselut habis. Bukan sekadar tu je. Kalau air tu direnes boleh gagal selut. Nak tarik tilam saja tuan-tuan. Tilam rendam ayak 4 orang tarik tak berjalan tu. 4 orang tarik tak berjalan. Ni banjir makin hari makin teruk, makin hari makin teruk, makin hari makin teruk. Dulu mana kita bisa dengar perkataan banjir? Dulu orang sebut air dalam. Dekat sebut tu air dalam. Kenapa? Sungai-sungai dalam. Jadi air cukup. Allah Ta'ala turun cukup. Kalau lebih sangat pun dia penuh dengan sungai je. Sekarang balak-balak tebang, pokok-pokok tebang, binatang-binatang tak ada tempat nak duduk. Lari berselerak kat kampung. Apa semua. Gitu. Gondor habis, hujan turun, runtuh habis tanah-tanah, tak ada akak-akak pokok, tak ada pegang, turun habis. Turun, kerja apa tanah di bukit tu, kerja kambuh sungai. Dulu boleh menyelam sungai-sungai lah, mana ada dah. Sungai sakat buku lali je, habis kambuh sungai. Bila sungai dah terkambuh yang dalam tu, bila hujan banyak, air nak pergi ke mana? Air melimpah. Batu makin hari makin teruk, makin hari makin teruk. Kita dengar apa dia? Sebelum tu di Kelantan. Tenggelam habis petropam, tenggelam habis apa semua sampai bergerak pergi bantuan, runtuh habis jalan-jalan. Kelantan. Lepas tu sambung dengan Pulau Pinang, satu Pulau Pinang tenggelam. Berapa tahun lepas? 4 tahun lepas apa? Tenggelam satu Pulau Pinang. Kita sikit je tak tenggelam pun. Kami pun tenggelam. Ada? Satu Pulau Pinang tenggelam. Lepas tu Pahang tahun lepas tenggelam habis. Tahun ni Selangor tenggelam sampai bumbung. Tu kerana Allah sebut zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liziqahum ba'da lidza amilu la'allahum yarji'un. Ni semua kerja buat manusia tu nak bergasa supaya depa sedap. Habis pakat tebang. Nanda sekalian. Tebang balak tu satu, nak yang masalahnya buat jalan, nak buat turun balak tu. Ada? Cuba bagi satu garis pandang. Boleh ambil balak tapi syarat jangan buat jalan. Hang nak buat turun je, hang fikir ambil. Hang tarik dengan tali ke, hang guna gajah ke, hang guna apa semua ke. Pandai-pandailah reka. Jalan jangan duk gonda apa semua. Bolehlah gagah. Tuan-tuan sekalian, habis duk gonda habis, binatang-binatang tak ada tempat. Orang kampung-kampung dulu, kehidupan mereka macam mana? Mereka bukan ada kerja kelang pun, bukan ada apa, cari makan kat lautan. Cari damak tu tahu. Cari rotan, cari kijang, cari pelanduk, cari apa semua. Dapat takat siapa yang ambil kijang lautan, ambil pelanduk lautan ni, kena denda ratus-ratus ribu. Gitu. Kenapa? Yang ni menyebabkan binatang-binatang ni pupus. Menyebab binatang pupus bukan sebab orang ambil.
Yang menyebabkan binatang pupuh ni hang dok pi kacau rumah tangga dia. Yang menyebabkan dia tak ada makanan dia nak makan. Tak ada benda nak membiak. Semua ni Allah Taala buat untuk kita. Akhirnya semua tak ada. Gajah, sikit hari gajah pun tak ada, beruang pun tak ada, apa harimau pun tak ada. Kita dengan rimau ni memang lambang negara lah. Rimau pun tak ada sikit hari lagi apa semua. Rakus manusia. Nah, Pulau Pinang tu kerja buat bangunan. Ni kerja laut, tambun, lepas tambun. Sikit je. Semua buat tu malapetaka yang nak timpa. Ada? Malapetaka yang datang semua. Ni cerita. Sebab tu cara kasih pada binatang, sayang pada binatang, jangan khianati dia apa semua, tapi jangan nampak macam kasih tapi kita tak ajar dia. Macam rimau orang belah lah. Kalau rimau buat main dengan rimau, akhirnya hari-hari nak kena sembelih kambing bagi dia makan, lembu bagi dia makan. Dia sendiri tak pandai memburu dah. Allah buat elok dah. Pokok-pokok, hutan banyak, luruh berbuah, ada kijang makan. Contoh kijang, rusa apa semua. Rusa membiak banyak, tak cukup makan, ada rimau pula makan rusa. Ada singa pula makan rusa. Balance dah. Apa orang panggil ekosistem tu dah balance dah apa semua. Masuk juga lampu-lampu jalan. Ni orang naik dengan lampu, penuh malam bagaikan siang. Sebab tu tuan-tuan, burung-burung dah tak ada. Dia nak tidur masa bila? Masa bila dia nak tidur? Dia tak ada tempat nak tidur. Kenapa? Malam siang sama. Tambah lagi mari pula spotlight lagi, terang lagi apa semua ni. Habis rosak habis. Lepas tu kita duk sayang kat burung. Ni jaga hak ni, hak jaga burung, jaga apa semua. Dalam masa yang sama, bila kita nak pasang lampu, kita tak fikir. Tak fikir tentang burung. Saya ingat dulu saya suka rumah merasa saya tu banyak burung. Banyak. Macam-macam burung nak main. Lepas tu saya fikir-fikir tengok. Awak pergi mana habis burung duk main? Ada? Burung duk main pergi mana habis tak ada? Sunyi je. Saya fikir sebab apa ni pergi lari habis burung ni? Rupanya saya tukar lampu kawasan sebelah lampu LED. Lampu LED kan dia sikit current tapi dia terang putih. Putih. So saya paksa lampu ni kot depa tak memain dah. Itu. Saya pun tutup lampu tu, bubuh lampu hak malap sikit pun semua. Dia main balik. Penuh balik semua. Rupanya tuan-tuan, benda-benda tu kena fikir. Lampu yang kita nak pakai sesuai ke tak sesuai dengan makhluk Allah yang nama burung, yang nama apa semua ni. Itu. Bukan suruh ambil beruk, pergi pakai baju, pergi pakai pampers. Sayang kat binatang. Kerja duk jamu anjing. Biar anjing beranak lagi banyak. Ada. Jamu anjing. Ada pencinta ni. Dia masak nasi bagi apa semua. Biarlah dia memburu. Jangan kacau dia. Apa semua. Tu cerita dia. Baik. Dan lain lagi sebagaimana diterangkan dalam hadis yang panjang lebar dalam kitab fiqh. An Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidi yusibu thawaba tahattuhu summa taqrusuhu bil ma'i summa tandahu summa tusalli fihi. Rawal Bukhari. Daripada Asma bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang darah haid yang mengenai kain atau baju. Hendaklah perempuan yang bertanya hukum itu menghilangkan kesan darah yang tersebut, kemudian menggosoknya dengan air, kemudian membasuhnya, kemudian ia mengerjakan sembahyang dengan memakainya semula. Tu kata dengan Saidatina Aisyah radhiyallahu Asma binti Abu Bakar. Itu cara dia. Maknanya bila kain tu kena darah haid tu najis, jadi hendaklah basuh darah tu. Kalau basuh tonyoh apa semua tak boleh keluar juga, termasuk daripada najis, tapi dia dimaafkan. Itu. Jadi tentu beristinja. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya.
Macam mana? Budak pakai pampers, kita ambil dukung, kena jubah kita. Itu. Kalau sekiranya tak kena najis, tak apalah. Ada yang banyak jubah kita tu kena najis, buat semayang tak boleh lah. Aku sakat dukung, tak kena najis kat kita, tak apalah. Kena najis tak boleh. Kena najis. Boleh? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad. Allahumma inna nas'aluka uluman nafi'a warzaqan wasi'a amalan salihah sa'adatan daran husnul khatim rizqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.